Baik, yang pertama, cara merawat sihir ataupun menghapuskan sihir. Pesakit yang diuji dengan sihir ini, hendaklah dia mengamalkan ayat-ayat daripada surah-surah berikut, iaitu surah di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertamanya tuan-tuan, iaitu ayat daripada surah Yunus, ayat 81 hingga 82. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bis-sihr innallaha sayubatiluh innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhibbullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Yang keduanya tuan-tuan, surah Al-A'raf ayat 117 hingga 122. Wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafiqun fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Yang ketiganya tuan-tuan, ayat daripada surah Taha ayat yang ke-69. Ayat ini berbunyi, innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Ayat yang berkaitan dengan sihir yang boleh dibacakan sebagai amalan bagi kita merawat diri kita yang diuji dengan sihir ataupun untuk menghapuskan sihir. Yang keduanya tuan-tuan, mengamalkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sebab ini bersandarkan kepada asbabun nuzul surah Al-Falaq dan surah An-Nas mengikut di dalam tafsir Abrar Athir, tafsir Bahrul Muhit menyatakan bahawa ketika Nabi disihir oleh Labid bin Al-A'sam, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan apabila Nabi SAW membaca satu ayat, terbukalah satu simpulan dan terasa dirinya ringan dan sakitnya berkurangan sehinggalah selesai kedua-duanya. Surah tersebut dibacakan dengan izin Allah, maka terurailah keseluruh simpulan sihir yang telah terkena kepada Nabi SAW. Menurut Imam Baihaqi di dalam kitab Dalail An-Nubuwah daripada Jalul Al-Kalbi, daripada Abu Saleh, daripada Ibnu Abbas menyatakan datang dua malaikat kepada Nabi SAW. Satu duduk di kepala dan satu lagi duduk di kaki Nabi SAW sambil bertanya keduanya, apakah yang terjadi kepada Nabi SAW. Apabila mereka bertanya di antara keduanya, menyatakan bahawa Nabi telah disihir dan simpulan sihir itu berada di sebuah telaga di bawah batu besar. Maka carilah simpulan tersebut dan bakarlah ia. Maka esoknya Nabi SAW memerintahkan Ammar bin Yasir dan bersama beberapa orang para sahabat mencari simpulan tersebut dan membakarnya. Maka turunlah dua surah perlindungan, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Di antara kaedah untuk merawat sihir ini ialah kita memperbanyakkan ataupun kita beramal dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan yang kedua juga tuan-tuan, menyatakan kepada kita bahawa di antara kaedahnya adalah kita mencari buhul sihir sekiranya buhul itu ada, ataupun kita ketahui buhul itu ada ditanam ataupun ada tersimpan ataupun dicampakkan di mana-mana saja tuan-tuan untuk dihapuskan sebagaimana yang diajarkan ataupun diceritakan oleh Nabi SAW, maka buhul itu dibakar. Dan ada dalam satu riwayat yang lain bahawa buhul itu ditanam oleh Nabi SAW.
Yang ketiganya, mengamal kaedah yang telah diajarkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali di dalam kitabnya As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Asyrari, kalangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ia mengatakan ataupun mengajar kita untuk kita merawat sihir. Yang pertamanya, kita membaca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Yang keduanya, kita membaca doa daripada hadis Nabi SAW, sebagaimana Aisyah bagi tahu bahawa Nabi SAW selalu membaca doa perlindungan untuk ahli keluarganya. Maka Nabi akan mengambil tangan kanannya dan mengusap tubuh badan ahli keluarganya dan membacakan doa ini. Apa doa dia? Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaba. Yang ketiganya, membaca ruqyah Jibril ataupun doa yang berbunyi Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik Bismillahi arqiq. Selepas baca doa itu, membaca doa daripada hadis Nabi lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang seterusnya membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Selepas membaca doa itu, kita membacakan doa yang telah disusun oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, iaitu doa yang berbunyi Allahumma abtil hadha sihra biquwatika ya jabbar as-samawati wal ard. Ya Allah, batalkanlah semua bentuk sihir ini dengan kekuatanmu, wahai penguasa yang menguasai alam semesta, langit dan juga bumi. Tuan-tuan, doa yang disusun ini, tuan-tuan, dibacakan ke dalam sebekas air. Dalam belegi pun boleh, yang diisi air putih ataupun air mineral ke. Dibacakan 7 kali doa ini, tuan-tuan. Setelah baca, tuan-tuan, maka air ini dibuat minum dan dibuat mandi selama 3 hari. Ini pandangan daripada Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Bagi saya, boleh buat minum dan mandi sehinggalah pesakit sembuh daripada sihir dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga kaedah sunnah yang bagi kita merawat sihir ini. Yang pertamanya, terdapat riwayat kaedah merawat sihir daripada Abdul Rahman bin Abi Layla, menceritakan Nabi SAW berbekam apabila terkena sihir. Ini berlandaskan kepada riwayat Abu Ubaid yang berbunyi ihtajaman Nabi SAW ala ra'si biqarnin hina tubbah. Satu riwayat yang mengatakan bahawa Nabi SAW telah berbekam di kepalanya dengan tanduk tak kala beliau disihir. Baik, menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan sihir yang mengenai Nabi SAW menyakitinya sehinggalah ke kepala. Oleh itu, menurut Ibnu Qayyim, tempat yang paling terbaik untuk mengubati sihir ialah tempat yang paling jauh sampainya sihir di badan. Maka sihir Nabi itu, tuan-tuan, sampai ke kepala. Sebab itu Nabi SAW berbekam di kepalanya. Berbekam di situ akan menghasilkan penyembuhan yang paling berkesan. Ini di antara salah satu kaedah yang mungkin kita dengar ataupun yang kita tahu, tetapi kita tak beramal dengan kaedah ini, iaitu berbekam bagi mereka yang disihir. InsyaAllah, tuan-tuan, ini terdapat riwayat yang boleh kita ambil pengajarannya, tuan-tuan, untuk kita merawat diri mereka yang terkena sihir. Merawat sihir dengan tamar ajwah. Kata Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa berpagi dengan memakan 7 biji tamar ajwah tidak akan berupaya memudaratkannya pada hari tersebut sebarang sihir dan juga racun. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam kitab At-Tib. Boleh kita amalkan makan 7 biji tamar ajwah, tamar Nabi, untuk kita merawat diri kita yang terkena sihir ataupun racun. Buah tamar ni dimakan 7 biji setiap pagi sebelum menjamah apa-apa makanan. Yang seterusnya, menggunakan daun bidara untuk minum dan mandi. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan di dalam kitab Fathul Bari,
daripada Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in, menyatakan hendaklah mengambil 7 helai daripada daun bidara, kemudian dilumatkan dengan 2 batu, lalu dimasukkan ke dalam air, dibacakan ayatul kursi dan surah-surah kul ataupun 3 kul, kemudian diminum beberapa teguk, iaitu 3 teguk, dan baki airnya digunakan oleh pesakit untuk mandi dengan air itu. Sesungguhnya akan hilanglah semua penyakit sihirnya. Ini adalah bagus khususnya bagi lelaki yang terkena sihir ikatan yang tidak dapat menggauli isterinya. Bagaimana guna daun bidara ini, tuan-tuan? Yang pertama, tuan-tuan petik, pastikan sebelum nak menggunakan dia baru tuan-tuan petik. Kita petik daun bidara yang masih hijau, yang segar, tuan-tuan, kita petik, kita ambil, ataupun kalau kita ambil banyak untuk seminggu tu kita simpan dalam peti ais yang boleh menyebabkan dia tak rosak. Kita ambil 7 helai, selepas itu kita tumbuk dengan 2 batu, iaitu lesung batu. Tumbuk dengan lesung batu, tuan-tuan, sampai dia lumat. Lepas itu kita masukkan ke dalam air dan kita bacakan ayatul kursi dan juga 3 kul kita bacakan. Selepas itu kita buat mandi. Kalau nak buat minum, di sini riwayat sebut 3 teguk. Mungkin nak lebih pun insya-Allah boleh, tuan-tuan. Buatlah selama 7 hari, tuan-tuan, dan berterusan kalau boleh sehinggalah kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku ataupun di dalam kitab Sembuhkan Diri Kamu dengan Al-Quran, di dalam kitab Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang menulis buku Sembuhkan Diri Kamu dengan Al-Quran, menerangkan bahawa Imam Ibn Qayyim berkata, untuk memaparkan petunjuk Nabi SAW untuk mengubati penyakit sihir, diriwayatkan daripadanya 2 jenis perubatan. Yang pertama, perubatan yang paling baik itu mengeluarkan buah sihir, bahan sihir sekiranya ia dijumpai atau diketahui, dan membatalkannya, sebagaimana riwayat yang sahih daripada Rasulullah bahawa baginda memohon kepada Allah di dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala pun menunjukkannya kepada Nabi. Nabi mengeluarkan sihir tersebut daripada telaga berupa sikat dan juga rambut pada bekas sikat tersebut. Ketika sihir tersebut dikeluarkan, maka hilanglah penyakitnya seolah-olah dia seperti unta yang baru lepas daripada ikatannya. Hal ini merupakan perubatan yang paling baik. Ya, kaedah yang paling baik adalah, tuan-tuan, kita memastikan segala yang menjadi punca kepada sihir, termasuklah adanya buhul sihir. Ya, kita mencari buhul tersebut. Sebab itu adalah kaedah perubatan yang terbaik, membersihkan tempat yang terkena sihir. Ini sebagaimana disebut oleh Imam As-Suyuti. Ia menceritakan Rasulullah mengutuskan Ammar bin Yasir bersama sekelompok orang sahabat mencari simpulan sihir itu yang berada di telaga tersebut, iaitu telaga Zarwan. Ketika itu dilihat air telaga itu seperti air inai berwarna merah, lalu mereka menimba air telaga tersebut dan mengangkat batu besar, lalu diambil simpulan tersebut dan membakarnya. Yang kedua, mengikut Syekh Mutawalli Sya'rawi, kaedah kedua yang terbaik untuk merawat sihir itu, selain daripada kita membersihkan tempat yang terkena sihir itu, iaitu membersihkan tempat yang terkena penyakit sihir itu pada tubuh badan kita. Kerana sihir memiliki kesan kepada anggota tubuh badan yang menyebabkan kesakitan yang luar biasa, yang tidak boleh dirasai oleh mereka yang tidak mengalaminya, yang mungkin terdapat bisa-bisa ataupun bahan-bahan sihir yang digunakan untuk merosak dan menyakitkan tubuh badan. Oleh itu, perlu dilakukan pengosongan ataupun pembersihan zat yang kotor daripada tubuh badan tersebut. Inilah kaedah yang sangat bermanfaat, itu merawat badan yang terkena sihir. Tempat dan juga badan, rawat orang dan juga rawat sekiranya diketahui adanya buah sihir ataupun dapat dijumpai buah sihir itu, hendaklah kita nyahkan, ya, kita batalkannya. Ya. Yang seterusnya, yang ke-8, mendapatkan rawatan dengan perawat yang syar'i yang mengikut syariat. Di antara kaedah yang biasa dilakukan oleh pesakit yang diuji dengan sihir adalah berjumpa dengan perawat yang syar'i, yang merawat dengan Al-Quranul Karim, dengan hadis Nabi SAW, dan juga dengan doa-doa daripada para ulama. Mudah-mudahan dengan keberkatan ruqyah syar'iyah dibacakan dengan keikhlasan dan kesungguhan oleh perawat dan pesakit beramal dengan Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya ataupun pesakit kita daripada sihir. Yang ke-9-nya, yang terakhir, hendaklah pesakit mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang kita, tuan-tuan, kita cerita tentang semua bab tentang doa yang dibacakan kepada pesakit, tetapi perkara yang sangat penting untuk kita terangkan kepada pesakit
adalah amalan agama, amalan soleh yang boleh diamalkan oleh pesakit-pesakit, ya, terutamanya tuan-tuan, menjaga amalan fardu, menjaga amalan yang wajib dilakukan, wajib menjaga tuan-tuan, antaranya solat, antaranya aurat, dan juga menambahkan amalan-amalan sunat yang boleh kita suruh pesakit tuan-tuan, yang antaranya solat berjemaah, membaca Al-Quran, memperbanyakkan doa, dan memperbanyakkan sedekah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab terdapat di dalam satu asar yang berbunyi, dawu mardakum bis sedekah, ubatilah diri kamu atau ubatilah orang yang sakit di kalangan kamu bis sedekah, ya, dengan cara bersedekah, dengan cara bersedekah. Jadi tuan-tuan, itu adalah antara 9 kaedah ataupun cara untuk kita beramal, untuk kita mencari kesembuhan apabila seseorang itu disihir ataupun diuji dengan sihir.